A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. Kenapa tak ada internet? Kenapa tak ada internet? Okey, subhanallah. Minta maaf ya. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, insya-Allah saya sengaja ya, hari ini adalah Ustaz, pergi dulu Ustaz. Okay. Hari ini adalah hari yang terakhir kami di bumi Madinah. Sekarang jam pukul 2 pagi bersamaan jam 8 pagi 7 pagi di Malaysia. Subhanallah, saya sedang menuju ke pintu yang ke-26. Pintu ni sebelah pintu nak masuk Rautah. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi minta maaf ya kalau macam gegar sikit, sebab kita kita tak guna stabilizer. Saya hanya pegang dengan tangan. Saya berkongsi momen ni dengan muslimin muslimat dengan tujuan supaya dapat menghilangkan kerinduan, dan mungkin bagi yang tak mampu disebabkan sakit atau apa saja untuk hadir untuk sampai di Masjid Nabawi ini. Mudah-mudahan daripada sini kalian akan merasai kehadiran juga di sini. Biasanya macam itulah daripada tempat penginapan kami. Start daripada pintu Masjid Nabawi yang ke-16, kita akan menuju ke pintu yang ke-26. Allahu Akbar. Dan insya-Allah kita akan buat siaran langsung kuliah kita ini. Jadi dia tak lama sangatlah ya. Saya akan membacakan hadis yang terakhir dalam bab benar. Memang kebetulannya kita dah sampai kepada bab yang keempat, bab benar, dan hadis yang terakhir. Jadi besok siaran langsung daripada Makkah Al-Mukarramah, kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Hari ini siri Riyadhus Salihin, siri yang ke-72. Yes. Riyadhus Salihin yang ke-72. Subhanallah. Mungkin ada yang baru mengikuti kuliah Riyadhus Salihin Ustazah Asma. Kita telah pun siri yang ke-72. Sudah pun masya-Allah 4 bab. Bab pertama ikhlas, bab yang kedua taubat, bab yang ketiga berkenaan dengan sabar, bab keempat berkenaan bersifat benar. Dan insya-Allah pagi ini kita dah sampai hadis yang terakhir dalam bab benar, dan insya-Allah kita akan menghabiskannya. Kemudian kita akan sambung bab yang baru pada pagi besok. Kepada siapa yang baru mengikuti Ustazah Asma, memang setiap pagi jam 7 pagi waktu Malaysia hingga jam 8 kita ada kuliah berkitab menggunakan kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi, Imam Terkemuka, Imam Mu'tabar dan Waliullah, Allahu Akbar, yang mana telah menyusun satu kitab yang bernama Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh. Anda boleh beli kitab ni, ada dijual di mana-mana, masyhur. Seluruh dunia umat Islam menggunakan kitab ini, merujuk kitab ini. Kemudian boleh juga beli melalui Shopee kami. Sokonglah jualan kami di Shopee. Cari saja Galeri UAH. Itu akaun Shopee kami lah. Jadi anda boleh juga pergi ke sana. InsyaAllah nanti bolehlah berbagai menyokong rijal ekonomi kita. Okey, insyaAllah jom kita jalan. Subhanallah. Antara adab dan akhlak kita bila kita sampai ke Masjid Nabawi dan juga mana-mana masjid. Masjid ni asal perkataan sajadah, sujud, masjid maksudnya tempat sujud. Allahu Akbar. Apabila kita masuk ke Masjid Nabawi,
Subhanallah. Tapi tak bisa berjalan. Kita dalam keadaan berwuduk. Kemudian dalam keadaan berwuduk, kemudian kita dalam keadaan berwuduk ya, masuk dengan kaki kanan. Kemudian kita membacakan doa, masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu, ya Allah. Sebaik kita masuk ke dalam pintu masjid, kita sebenarnya sedang masuk ke pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang masuk ke pintu kasih sayang Allah. Kita sedang masuk ke pintu pengampunan Allah. Kita sedang masuk ke pintu kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita sedang masuk ke pintu syurga Allah, melalui pintu syurga Allah. Jadi jangan lupa ya, baca doa masuk masjid. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmat. Kemudian satu lagi doa yang dibacakan, yang boleh kita bacakan, yang kita boleh amalkan, iaitu doa. Dan riwayat mengatakan Nabi SAW juga membacakan doa ini, iaitu Allahumma. Ini pintu 21, pintu masuk kaum lelaki muslimin, boleh nampak ya. Pintu 21, nampak orang ramai. Sekarang ni saya boleh rasakan dalam 2-3 hari, 2 hari ni memang jemaah bertambah agak mendadak daripada hari pertama kami datang. Kan masa hari pertama tu kita rasa macam lengang, tapi dah bertambah. Muslimat juga dah bertambah. Tengok jam 2 pun orang memang dah penuh. Di sini jam 2 pagi, subuh jam 5 pagi. Okey, teruskan perjalanan kita. Satu lagi doa yang dibacakan apabila masuk masjid, iaitu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi ja'alni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tak boleh nampak sangat kau. Rabbi ja'alni muqimas salah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Allah, masukkanlah kami melalui pintu masuk yang benar dan keluarkanlah kami melalui pintu keluar yang benar. Waj'alni, dan kurniakanlah bagi kami min ladunka, daripada sisi sultanan sebaik-baik penolong. Subhanallah, kita mohon Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita penolong daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para malaikat membantu kita. Allah menghantarkan malaikat untuk bantu kita. Allah menghalang mereka-mereka berniat melakukan kejahatan, menghalang daripada gangguan syaitan, jin, hawa nafsu kita. Jadi itulah antara doa yang kita boleh baca. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Sebab kita kan nak masuk ke dalam masjid. Masuk. Dia tahu antara okey. Kalau Ustazah tukar
Okey. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, biasanya kita akan kebanyakannya ya, kita akan bawa beg untuk bawa masuk kasut. Tapi selalu juga saya tinggalkan dekat sini saja. Alhamdulillah selamat muslimin-muslimat. Alhamdulillah selamat. Tapi ada lebih selamat terjamin tu kalau kita simpan dalam beg. Masya-Allah. Saya ada bawa beg. Lepas tu kita letak je sini. Kita letak dalam satu beg. Syirah, ada. Beg warna hijau tu. Okey. Jadi kita satukan dalam satu beg, lepas tu kita letak. Tapi dalam sana pun sebenarnya boleh je, kita ada je ruang untuk kita simpan kasut. Kita sebagai langkah berjaga-jagalah. Ini tempat letak kasut. Nampakkan pintu cantik, pintu yang diukir dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dekat tu boleh baca tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya-Allah. Okay, insyaAllah fi amanillah. InsyaAllah khair. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ini adalah susunan air zam-zam. Sebaik saja kita masuk, adanya susunan air zam-zam. Masya, kita boleh nampak ada air zam-zam yang disusun. Dan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baik, kita ambil air zam-zam yang disediakan. Sebab kalau di Mekah air zam-zam tu direct lah muslimin muslimat. Masya-Allah. Tapi di sini kita ada dibekalkan suqiyat zam-zam. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara doa nak minum air zam-zam, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah. Dia macam masih lagi tak buka lampu sepenuhnya lah. Sebab dia baru buka tu sebab Allahu Akbar. Baru buka ni sebab ni lah dia bersih-bersihkan dulu. Masya-Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Allahu Akbar. Ada susunan Al-Quran di antara emas yang sangat cantik. Rak ni hampir samalah dengan Masjidil Haram. Kita boleh nampak susunan Al-Quran juga. Kita boleh nampak nama Allah. Nama Allah. Allahu Akbar. Nama Allah. Kita boleh tengok atap Masjid Nabawi. Ni ruang salat muslimat. Masya-Allah. Inilah ya tiang sejadah dalam Masjid Nabawi. Muslimin muslimat, sejadah dalam Masjid Nabawi. Sebab itu kan ada dijual kan sejadah yang carak-carak begini. Masya-Allah. Ini tiangnya. Kita boleh nampak ada susunan Al-Quran. Kemudian tiangnya. Kemudian bahagian atasnya. Bahagian atap. Masya-Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitulah. Kita boleh tengok sebelah sini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Okey, subhanallah. Kita boleh ambil Al-Quran. Masih lagi tak ramai orang lah sebab pintu baru buka sebenarnya. Lepas tu musimat ramai juga. Saya pergi semalam di ruang yang masuk pintu yang ke-16. Bukan 16. Yang sebelah sana tu, masa Ustazah pergi sebelah sana, sana lagi ramai musimat daripada belah sini. Subhanallah. Tapi sini pun ramai juga. Cuma ni masih terlalu awal. Okey, insyaAllah kita akan mulakan kuliah kita. Kita akan membacakan hadis yang terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okey. Kamu pun ambil. Faham tak? Okey, muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, sebenarnya bila kita masuk masjid tadi kita baca doa Allah maftah li abwaab rahmati rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, bukakanlah bagiku, berikanlah kepadaku pintu-pintu masuk yang benar dan keluarkanlah aku daripada pintu keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan kurniakanlah kepadaku daripada sisimu sebaik-baik penolong. Subhanallah. Subhanallah, muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, antara fadilat Masjid Nabawi, Masya Allah, banyaklah kelebihannya kan. Masjid Nabawi, fadilat Masjid Nabawi, muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, yang mana Nabi SAW bersabda, Masya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua boleh hadir, boleh sampai ke Masjid Nabawi. Bismillah. Oh, ni duduk dia. Subhanallah. Okey, seperti biasa sebenarnya kita nak mulakan dengan, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang fadilat, kita nak, seperti biasa kita nak membacakan Al-Fatihah dan kemudian surah Al-Kahfi, ya. Ayat awal dan ayat akhir. Kemudian Asma'ul Husna. Di sini ada banyak Al-Quran wakaf. Jadi atas setengah tu mengatakan memang eloklah kita baca Quran wakaf sebab kita memberikan pahala yang berpanjangan kepada pewakaf. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masuk saya tahu pusing nampakkan sikit ni. Dah masuk sama awak. Jangan sangat pedih sangat. Saya nak baca. Okey, sekarang kita akan bacakan Al-Kahfi ayat yang ke-10, ayat yang terawal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. 10 ayat yang terakhir, kemudian nanti kita akan bacakan Asma'ul Husna. Subhanallah. Kita baca 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca, yang beramal dengan surah Al-Kahfi 10 ayat yang terawal, Allah akan selamatkan. Akan selamatlah ia daripada fitnah Dajjal. Jadi perlu menjadi amalan dan selalu dibaca, kemudian kita menghafalnya, sebaiknya menghayati. Okey, kemudian ada riwayat mengatakan juga 10 ayat terakhir juga sebagai satu perisai daripada fitnah Ad-Dajjal. Sebelum fitnah Dajjal yang benar-benar yang besar tu, fitnah Dajjal kecil dulu. Subhanallah. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallah. Allahu Akbar. Belakang sikit kabut. Allahu Akbar. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Boleh baca sama-sama Syirah dulu. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Seterusnya kita akan membacakan Asma'ul Husna. Subhanallah.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع عز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر مقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, salatan fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, adalah lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita boleh nampak nama Allah di atas sana, nama Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Begitu juga ada nama Allah pada setiap ni. Sebenarnya kalau kita tengok dengan jelas pada lampu tu memang dituliskan nama-nama Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Indah sekali shilling Masjid Nabawi. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita mendoakan sahabat-sahabat semua, Allah kurniakan rezeki untuk sampai di sini, insya-Allah. Sekali lagi saya membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatan fi masjidi, salat di masjidku yakni Masjid Nabawi, afdalu min alfin, lebih afdal daripada 1000 kali salat di tempat lain, fi ma siwahu illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Sebab gandaan pahala solat di Masjidil Haram lebih berkali ganda. Subhanallah, namun bila Nabi SAW bersabda solat di masjidku ini lebih afdal 1000 kali
daripada solat masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Subhanallah, Masjidil Haram lebih berkali ganda lagi. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, ini adalah subuh. Di sini jam dalam pukul 2.30 pagi kan, menyamai di Malaysia jam 7.30. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan membacakan kitab Riyadhus Salihin. Alhamdulillah, kita akan membacakan kitab Riyadhus Salihin, hadis yang terakhir dalam bab sabar. Ia merupakan hadis yang terakhir dalam bab sabar. Masya-Allah. Alhamdulillah, waktu subuh yang terakhir, subuh masuk pukul 5. Jadi sekarang pukul 2.30, dalam 2 jam setengah. Kan 2.30, 3.30, 4.30. Dalam 2 jam setengah lagi, masya-Allah. Alhamdulillah. Dalam 2 jam setengah lagi kita akan masuk. Dalam 2 jam setengah lagi kita akan masuk subuh di sini, dan di Malaysia lebih kurang pukul 7.30 kan sekarang. Jadi hari ini adalah kitab Riyadhus Salihin yang keempat, bab yang keempat, hadis yang terakhir. InsyaAllah kita akan menghabiskan kuliah hadis kita, dalam bab benar, masya-Allah. Masya-Allah, hadis ni agak panjang tapi insya-Allah kita akan bacakan. Hadis yang kelima dalam bab benar. Hadis yang kelima dalam bab benar. Masya-Allah. Hadis yang kelima dalam bab benar. Ia merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya-Allah. InsyaAllah saya akan bacakan, ambil barakah membaca hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyu minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim, faqala liqaumihi la yabta'inni rajulun malakun bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha, walamma bayni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantaziru awladaha, faghaza fadana min al-qaryati salat al-asr aw qariban min zalik, faqala lisyams innaki ma'muratun wa ana ma'murun, Allahumma bisha alayna, فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلذقت يد رجل بيده، فقال فيكم غلول فلتبايعني قبيلتك، فلذقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلها، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hadis ini dalam kitab bab sifat benar merupakan hadis yang kelima, hadis yang terakhir dalam bab benar. Pada pagi yang terakhir kami di Masjidin Nabawi, tengah hari nanti kami akan bertolak ke Mekah. InsyaAllah kita akan mulakan tajuk yang baru di Mekah, bab muraqabatullah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan insyaAllah kita akan
membacakan maksud hadis ini. Masya-Allah, Allahu akbar. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang daripada para nabi, nabi bercerita ni, salah seorang daripada para nabi, semoga rahmat, keampunan, kemuliaan dan kesejahteraan daripada Allah dilimpahkan ke atas mereka semua. Nabi bercerita ada salah seorang daripada nabi hendak keluar berperang. Lalu nabi tersebut bersabda kepada kaumnya, janganlah sama sekali aku diikut untuk keluar berperang oleh mana-mana lelaki yang telah memiliki kemaluan daripada seorang perempuan. Subhanallah, Nabi cerita ada seorang Nabi ni, dia nak keluar berperang. Lalu dia berkata kepada para tenteranya, kan, janganlah sama sekali aku diikuti. Jangan siapa-siapa yang ikut aku keluar berperang ini lelaki yang baru berkahwin. Nabi ni pesan, lelaki yang baru berkahwin janganlah mengikutiku. Dalam keadaan dalam hatinya ada keinginan subhanallah, dalam keadaan hatinya ada keinginan untuk mengadakan hubungan suami isteri dengan perempuan itu buat kali pertama, tapi dia belum melakukannya. Subhanallah, Allahu akbar. Maksudnya Nabi SAW menceritakan kita tentang seorang Nabi yang nak keluar berperang. Lalu Nabi SAW menceritakan, Nabi ini berpesan kepada pengikutnya, kepada umatnya, dengan berkata, kepada siapa yang baru bernikah janganlah mengikutiku. Yang baru bernikah kemudian adanya seruan untuk berperang, kan, dalam keadaan dia tidak sempat untuk menggauli isterinya, belum sempat melakukan hubungan suami isteri, dan hatinya ada berkeinginan untuk melakukannya. Jadi Nabi tersebut berpesan, Masya Allah, janganlah mengikutiku dalam peperangan. Subhanallah. Begitu juga seseorang yang telah membina rumah tetapi belum mengangkat, yakni memasang dan menyiapkan atapnya. Dan seseorang yang telah, Masya Allah, Allahu akbar. Dan seseorang subhanallah, dan seseorang yang nak membina rumah tetapi belum mengangkat, yakni memasang dan menyiapkan atapnya, dan seseorang yang telah membeli kambing biri-biri atau unta betina yang bunting padahal dia sedang menunggu kelahiran anak-anak haiwan tersebut. Masya Allah. Kemudian Nabi tersebut keluar untuk berperang. Maksudnya Nabi ni dia nak keluar perang kepada siapa yang ada urusan-urusan yang belum settle. Masya Allah. Mana-mana yang ada urusan yang belum settle, macam baru nikah tapi belum mengadakan hubungan suami isteri, yang nak bina rumah, yang nak yang menternak, sedangkan dia sedang menunggu kelahiran anak-anak tersebut. Jadi soalannya, biarlah kalau nak ikut perang ni, biarlah mereka yang sepenuh hati, yang bukan hatinya ni masih lagi terikat. Masya Allah. Kemudian Nabi tersebut keluar untuk berperang sehingga menghampiri kampung atau negeri yang hendak diperangi pada waktu sembahyang asar ataupun hampir dengan waktu tersebut. Nabi itu pun bersabda kepada matahari, sesungguhnya kamu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan aku juga diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, tahanlah ia, yakni matahari ini untuk kami. Lantas matahari ditahan sehingga Allah memberi kemenangan kepada Nabi tersebut. Dia pun mengumpul segala harta rampasan perang, lalu ia, yakni api, datang dari langit untuk memakan harta tersebut. Tetapi api itu tidak merasanya, tidak memakannya. Nabi itu pun bersabda, sesungguhnya di kalangan kamu semua terdapat perbuatan khianat pada harta rampasan perang ini dengan mengambil atau menyembunyikan sesuatu daripadanya. Oleh itu hendaklah seorang lelaki daripada setiap kabilah membuat perjanjian denganku sambil berjabat tangan.
Ketika perjanjian itu dibuat, tangan seorang lelaki melekat pada tangan Nabi itu. Lalu dia bersabda, di kalangan kabilah kamulah ada perbuatan khianat pada harta ghanimah ini. Oleh itu hendaklah kabilah kamu membuat perjanjian denganku sambil berjabat tangan. Kemudian tangan 2 atau 3 lelaki daripada kabilah tersebut pun melekat pada tangan Nabi itu. Lantas dia bersabda, di kalangan kamulah terdapat perbuatan khianat. Kita baca dulu sampai habis, nanti saya jelaskan. Mereka pun datang membawa satu kepala emas seperti kepala lembu. Nabi itu meletakkannya di tempat harta ghanimah dikumpulkan. Api pun datang daripada langit dan memakan segala harta tersebut. Harta rampasan perang tidak pernah dihalalkan untuk siapa pun sebelum kita, Nabi kata. Kemudian Allah telah menghalalkan harta-harta rampasan perang untuk kita. Tatkala ia melihat keadaan kita yang lemah pada tubuh badan dan tidak kuat untuk beramal jika dibandingkan dengan umat terdahulu, lalu ia menghalalkan untuk kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Subhanallah, minta maaf, ada hadis yang ke-6. Ini adalah hadis yang kedua terakhir. Ada lagi hadis pendek yang ke-6. Jadi muslimin, muslimat, Masya Allah, hadis ini menceritakan tentang kisah seorang Nabi seorang Nabi, bukan Nabi Muhammad ya. Kisah seorang Nabi yang mana dia ni Masya Allah nak pergi berperang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menentang musuh Allah lah, kaum musyrikin yang enggan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kemudian Nabi tersebut berpesan kepada tenteranya, janganlah sesiapa di kalangan kamu yang mengikutiku, jangan ikut siapa. Nabi tersebut kata 3 golongan. Pertama, orang yang baru kahwin, tak sempat lagi nak melakukan hubungan dengan isteri dan dia berkeinginan, jadi tak payah ikut. Kemudian orang yang kedua, orang yang sedang mendirikan rumah, dia baru nak letak atap, jadi pun jangan ikut. Kemudian yang ketiga iaitu orang yang sedang menternak dan ternakannya sedang mengandung nak bersalin, jadi dia sedang menunggu hasil pada ternakannya yang dah hampir nak bersalin. Jadi Nabi tersebut pun pesan yang begini pun tak perlu tunggu juga. Masya Allah, tak perlu ikut juga. Subhanallah. Dan apabila Nabi tersebut sampai ke satu kawasan, kampung atau negeri yang hendak diperangi pada waktu sembahyang asar atau hampir dengan waktu tersebut, Nabi itu pun bersabda kepada matahari, sesungguhnya kamu dipintahkan Allah dan aku juga dipintahkan oleh Allah. Tahanlah ia, yakni matahari, untuk kami. Subhanallah. Maksudnya bila dah sampai dekat tempat perang ni, waktu kan dah asar, maksud dekat sangat dah nak malam. Jadi Nabi ini minta supaya Allah menahan matahari tersebut. Kan kalau dah malam dah tak boleh nak berperang, gelap. Jadi minta matahari itu ditahan oleh Allah supaya tetap siang, tetap terang, tetap cerah untuk berperang. Allahu Akbar. Lantas matahari ditahan oleh Allah sehingga Allah memberi kemenangan kepada Nabi tersebut. Masya Allah. Baiklah. Kemudian Nabi tersebut ni cerita Nabi SAW ni, hadis yang sahih ya, daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi tersebut mengumpulkan harta rampasan perang pada satu tempat yang lapang. Syariat Nabi terdahulu ya, syariat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, semua Nabi bila berlaku perang, bila berlaku harta rampasan perang, mereka perlu meletakkan harta rampasan perang tersebut di tempat yang lapang. Lalu akan datanglah api daripada langit untuk memakan ataupun untuk mengambil semua, untuk membakarnya. Dan jika harta rampasan perang itu dibakar, itu membawa maksud harta rampasan perang itu diterima oleh Allah, dan ibadah ataupun jihad yang dilakukan oleh mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jika tidak diterima, maksudnya jika tidak turunnya, subhanallah, jangan keluarkan suara. Tapi jika tidak turunnya api daripada langit untuk makan harta rampasan perang tersebut, ia membawa maksud ada ibadah perang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ia membawa maksud, subhanallah, ada orang yang melakukan khianat, ada orang yang tidak melakukan perkara yang benar dalam proses peperangan tersebut. Subhanallah.
Okay, faham? Masya Allah. Kemudian apa yang Nabi ni buat, subhanallah, sekarang lampu dah terang. Kita share sikit ya. Lampu dah terang. Masya Allah. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Boleh nampak ya? Dah buka lampu tadi, gelap lagi. Masya Allah. Ini ke belakang. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini kan adanya tempat ni. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Okay, kita boleh tengok. Masya Allah, indah kan? Ini atap. Atap ni bila dah subuh, nanti lepas subuh dia akan buka. Dia akan direct pada langit. Atap ni yang indah ni, nampak kukuh ni, dia akan buka. Ada nama Allah. Ada nama Allah di situ. Masya Allah. Ada nama Allah di situ. Kemudian di situ juga. Jelas tak suara Ustazah ya? Jelas ya? Masya Allah. Okey. Kita akan sambung ya kuliah kita. Okey. Masya Allah. Allahu Akbar. Ceritanya kita dah faham ya. Bila harta rampasan perang tidak dibakar, tidak keluar api daripada langit, bermaksud harta rampasan perang itu tidak diterima oleh Allah. Bermaksud juga muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, ada orang melakukan khianat, ada orang yang tidak bersifat benar daripada kalangan tentera ni. Jadi apa yang Nabi ni buat, Nabi berjabat tangan. Jika adalah yang bila berjabat tangan dengan tentera yang ikut ni, siapa yang tangan dia melekat, jika tangan dia melekat, maka orang itu mungkin mengambil ataupun menyembunyikan harta rampasan perang. Subhanallah. Lalu muslimin muslimat dimati Allah sekalian, adalah tangan, adalah tangan hamba Allah di kalangan tentera Nabi ini yang bila bersalam dengan Nabi tersebut, tangan dia melekat. Masya Allah. Lalu lelaki ataupun tentera yang melekat ni, Nabi tersebut minta bercakap benar, kan, berkata benar ataupun melakukan sesuatu yang benar. Lalu dia mengeluarkan apa? Satu kepala emas seperti kepala lembu. Biasalah ya, orang musyrik ni menjadikan binatang-binatang sebagai sembahan. Dia ukir kepala binatang, dia ukir satu tubuh binatang daripada emas. Subhanallah. Jadi dia curi harta rampasan perang tu, ukiran kepala lembu, tapi emas. Jadi selepas tersebut, subhanallah, Nabi tersebut pun letak pada kawasan yang dikumpulkan harta rampasan perang tadi. Lalu turunlah api daripada langit, membakar harta rampasan perang tersebut. Itu syariat Nabi terdahulu. Syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bila perang, dapat harta rampasan perang perlu diletakkan di kawasan lapang, lalu dibakar. Itu menunjukkan jika dibakar, api keluar, menunjukkan satu signal lah bahawa ibadah jihad mereka diterima oleh Allah. Namun subhanallah, Nabi menyambung ni, subhanallah, Nabi bersabda, ini hadis yang sahih ya, harta rampasan perang tidak pernah dihalalkan untuk siapa pun sebelum kita. Nabi kata sebelum kita ni, sebelum umat Nabi Muhammad ni, mana-mana Nabi sebelum Nabi, harta rampasan perang tidak pernah dihalalkan. Kemudian Allah telah menghalalkan harta rampasan perang untuk kita. Nabi kata Allah halalkan untuk kita. Kemudian kerana Allah telah untuk kita tatkala ia melihat keadaan kita yang lemah. Kerana Allah melihat umat Nabi Muhammad ini lebih lemah tubuh badannya dan tidak kuat dari sudut iman dan dari sudut amalnya, Masya Allah, jika dibandingkan umat terdahulu. Lalu Allah menghalalkan untuk kita. Subhanallah. Nabi kata Allah menghalalkan harta rampasan perang untuk kita kerana melihat situasi tubuh badan kita yang lemah, kerana melihat situasi kita ni kurang amal soleh, kan, iman pun lemah, amal soleh pun lemah. Jadi sebagai kekuatan ataupun semangat dalam medan juang, harta ghanimah itu sebagai satu motivasi jugalah, kan, satu motivasi bagi umat Islam yang pergi berjuang, selain daripada mereka ini membawa Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah,
dari satu sudut, ya, dari satu sudut. Okey. Subhanallah. Syariat yang terdahulu, ya, syariat yang terdahulu. Harta rampasan perang haram, tak boleh digunakan. Harta rampasan perang perlu dibakar. Tapi syariat Nabi Muhammad saja yang membenarkan. Jadi itu satu motivasi jugalah, kan, hadiah ataupun ganjaran bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yang mana daripada hasil perang dapat harta rampasan perang. Kadang-kadang kan kita pelik, tuan-puan pelik tak? Kenapa ada harta rampasan perang, ya? Bila berlaku peperangan, kenapa ada harta rampasan perang, kan? Pernah tak rasa macam pelik? Kenapa ada harta rampasan perang? Masya Allah. Muslimin-muslimat, rupanya orang kafir ni bila dia pergi berperang, sama ada pada zaman Rasulullah ataupun pada sebelum zaman Rasulullah, Masya Allah, ada burung. Nampak tak ada burung? Syirah, ada burung. Subhanallah, ada burung dalam Masjid Nabawi. Ada burung-burung. Boleh nampak tak? Tu dia burung-burung. Masya Allah. Saya ingat tadi apa? Nampak kan burung tu? Comelnya burung berjalan-jalan dalam Masjid Nabawi. Sebenarnya burung ni cari apa, kan? Masya Allah, masaknya saya dia. Burung tu pula dia nampak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, comelnya. Nampak tak burung tu ni? Dia bawa macam apa tu? Benang. Allah yang Khalik yang Maha menciptakan. Ya Allah, comelnya, Masya Allah. Mungkin dia nak bersihkan Masjid Nabawi ke apa? Subhanallah. Okey, ceritanya muslimin-muslimat, kenapa harta rampasan perang, ya? Zaman Rasulullah pun kita selalu cerita setiap kali perang mesti ada harta rampasan perang, betul kan? Dalam perang antara yang paling besar, ya, perang Khandaq, sebab musuh Islam ketika itu 10,000. Orang musyrik ni, orang kafir ni, bila pergi berperang, dia akan bawa sebanyak mungkin harta-harta yang berharga ke medan perang. Orang Islam pula tak bawa apa-apa harta, yang bawa adalah Allah dan Rasulnya. Tapi orang kafir dia akan bawa harta, sebab dia jadikan harta itulah motivasi dia untuk berperang. Maksudnya dia tak akan tinggalkan medan perang kerana harta. Dia akan rasa, ya, aku tak akan tinggalkan sebab harta aku ada di sini, dan dia akan bertahan juga. Dia sanggup mati untuk membentangkan hartanya. Dan dia membayangkan jika dia kalah, dia akan kehilangan harta tersebut. Jadi orang kafir ni, hartalah yang menjadi sebagai satu motivasi, kekuatan dan semangat dia mereka untuk berperang. Mereka berjuang untuk membentangkan harta. Sebab itu adat bagi orang kafir bila berperang, orang kafir Quraisy zaman Nabi pun, mereka akan bawa harta-harta yang berharga. Emas, perak, dinar. Mereka akan bawa harta-harta yang berharga ke medan perang sebagai satu motivasi, yang mana mereka mesti menang. Mereka kena semangat untuk menang supaya mereka dapat bawa balik harta. Dan mereka tak boleh kalah sebab mereka akan kehilangan harta. Macam tu lah. Tapi umat Nabi Muhammad, kan, sahabat-sahabat Nabi, tentera Islam, motivasinya adalah apa? Allah dan Rasulnya. Dan sebagai hadiah, dan mereka tak adalah membesarkan harta rampasan perang. Tapi itulah satu kegembiraan bagi tentera Islam apabila dapatnya harta rampasan perang untuk digunakan kembali di jalan Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada satu lagi hadis Nabi SAW yang perlu kita baca sebagai hadis yang terakhir. Masya Allah, ini baru hadis yang terakhir, iaitu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, hadis yang terakhir dalam bab benar bersifat benar. Masya Allah. Okey. Dik, Syirah, tunggu sampai Ustazah habis, sebab kena berjaga. Ustazah ni dalam keadaan yang risau, faham kan? Kau nampak ada polis dia datang kan? Syirah, aku nak solat juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6. As-sadis.
An Abi Khalid Hakim bin Hizam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, penjual dan pembeli ada hak memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya selagi mereka berdua belum berpisah daripada tempat jual beli. Jika mereka berdua bersifat benar, jujur dan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan dalam jual beli seperti kewujudan celah dan sebagainya, nescaya diberkati untuk mereka berdua pada jual beli mereka. Sebaliknya, jika mereka berdua menyembunyikan dan berdusta, nescaya dihabuskan keberkatan jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW menekankan kewajipan bersifat benar bagi mereka yang berjual beli, bagi mereka yang berniaga. Subhanallah. Dengan sabda Nabi yang bermaksud, jika mereka berdua bersifat benar, iaitu penjual dan pembeli, jujur dan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan dalam jual beli seperti kewujudan celah produk. Contohkan kita berniaga, kalau kita jual buah ataupun jual produk ataupun jual apa sajalah, jika ada celah pada produk tu, kita jual sejadah contohnya, adalah benang tercabut, adalah rosak sikit, kita kena jujur bagi tahu, okey, sejadah ni harga sekian, kita murahkan, kurangkan sikit RM10 sebab ada satu benang dia tercabut, sebab ada satu sikit benang dia yang nampak macam berlubang sikit. Jadi kena jujur, kena bagi tahu. Kalau kamu tetap nak, saya jual tapi dikurangkan harga. Kena jujur, tidak boleh menyembunyikan celah pada barang yang dijual. Nescaya Nabi kata diberkati untuk mereka berdua pada jual beli mereka. Sebaliknya, jika mereka berdua menyembunyikan dan berdusta, nescaya dihapuskan keberkatan jual beli mereka. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah itu adalah hadis yang terakhir dalam kitab Riyadhus Salihin kita. Hadis yang terakhir dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab Riyadhus Salihin pada bab benar. Jadi esok di Makkah Al-Mukarramah masuk siri yang ke-73. InsyaAllah kita akan masuk bab yang kelima, iaitu Muraqabatullah. Muraqabatullah membawa maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Muraqabatullah ini kita perlu mendalami dan memahami bagaimana kita nak menjadi orang yang qarib, al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Dan saya nak kupas sikit tadi tu hadis Nabi yang terakhir dalam bab bersifat benar tadi tu, muslimin muslimat. Masya Allah, kita perlu bersifat benar muslimin muslimat dalam jual beli. Berhati-hati ya. Contoh, ada yang di kalangan kita yang berniaga ataupun yang berniaga apa, yang jual produk, jangan berdusta, jangan overclaim kan, jangan lebih-lebih overclaim produk kita sekian-sekian, padahalnya ia bukanlah sampai tahap itu kan. Produk kita boleh itu, boleh ini, kelebihan dia sekian-sekian. Kalau berdusta, tak berkat. Perniagaan itu tidak diberkati oleh Allah, maka hasil daripada perniagaan, duit yang kita dapat juga tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita berdusta, overclaim, ataupun kita tidak jujur untuk bercerita tentang produk. Contohnya kalau ada orang tanya, okey, mana lebih baik, produk kita ke ataupun satu lagi produk lain? Dan kita tahu produk yang lain itu lebih baik daripada produk kita. Kita kena jujur. Secara jujurnya kita kata produk itu lebih baik daripada produk ni. Masya Allah, tapi saya tak jual. Saya tak jual produk tu. Kalau encik nak produk tu, kawan saya ada jual. Jujur saja. Jangan pula kita menipu. Oh tak, yang ni lebih baik. Kita pun memburukkan pula produk lain. Na'udzubillah, tidak berkat. Hasil rezeki pun tak berkat. Dan itu di antara ciri-ciri perniagaan Rasulullah. Kenapa Rasulullah sangat berjaya, seorang bisnesmen yang berjaya?
Perniagaan Rasulullah di Syam sangat berjaya. Rasul membawa keuntungan berlipat kali ganda. Rasul membawa keuntungan yang banyak dan semua barang dagangan Rasulullah habis dijual. Subhanallah, kerana Rasulullah bersifat jujur dan benar. Rasulullah tidak overclaim pada barang yang Rasulullah bawa. Dan bila Rasulullah ditanya tentang barang, kan jika dibandingkan dengan barang-barang yang lain, Rasulullah jujur. Rasulullah jujur. Rasulullah bercerita dengan jujur, tak menipu tentang barang. Dan jika Rasulullah tidak ada barang yang dikendaki itu, Rasulullah akan mencadangkan kepada orang lain. Subhanallah, Allah Akbar. Dan Rasulullah jujur menceritakan tentang apa kebaikan produk, apa kekurangan dan sebagainya. Membuatkan orang sangat senang dengan Nabi. Orang sangat senang dengan Nabi SAW. Menyebabkan mereka berurusan dengan Nabi tanpa ragu-ragu dan tenang. Dan mereka tidak rasa ragu-ragu untuk menghabiskan duit untuk membeli barangan Nabi SAW. Begitu juga bila Nabi beli barangan dagangan mereka. Subhanallah, mereka juga berlaku jujur dengan Nabi bila Nabi berlaku jujur dengan dia. Tuan-puan sekalian, kita ni nak orang jujur dengan kita kan dalam jual beli. Tapi kadang-kadang kita tidak jujur dengan orang lain. Sebab itu antara usaha saya sendiri ya, muslimin muslimat. Bila berniaga kurma, kami datang pergi sendiri ke ladang kurma. Sebab saya bimbang. Kurma yang kami kata ajwa Madinah, ajwa aliyah, kan, adalah bukan kurma yang betul-betul aliyah. Jadi alhamdulillah petang semalam kami pergi, kami jumpa dengan owner, tengok sendiri kebun itu memang terletak di kawasan Madinah, kota Madinah, Quba. Itulah yang dikatakan kurma ajwa aliyah dan disebut di dalam hadis Aisyah. Sayyidatina Aisyah bersabda, hadis yang sahih, sesungguhnya pada al-aliyah, kurma ajwa aliyah itu kan penawar kepada segala penyakit. Penawar kepada penyakit-penyakit. Jadi sebab itu kurma ajwa aliyah ini ia mempunyai kedudukan yang tinggi dan harga lebih mahal. Jadi alhamdulillah semalam bila saya sendiri pergi jumpa dan kita deal terus, saya kata kita akan beli kurma kan, kita akan order berkontena dalam jumlah yang banyak daripada dia sebab kita yakin, kita tengok sendiri. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak berpesan kepada para peniaga sekalian, anda jual apa pun, jual telekong contohnya, saya minta maaf, kadang-kadang klaim tu dalam Shopee, klaim tu kain sedap, kain berkualiti tinggi, kain sejuk, original 100% cotton, mudah digosok. Bila kita beli, yang sampai berbeza. Penipuan. Dan siapa yang menipu begini tak berkat. Jika tak berkat perniagaan dia, maka tak berkat jugalah duit yang dia perolehi. Maka jika daripada duit yang dia perolehi itu, dia buatlah pula untuk beli rumah, untuk beli kereta, untuk makan minum, maka tak berkat. Bila tidak ada keberkatan, akan memberi kesan yang buruk kepada hati, kepada akhlak, kepada tingkah laku dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, perkara begini memang banyak berlaku. Begitu juga dengan makanan. Klaim sekian-sekian, bila sampai, ya Allah, memang jauh sangat daripada apa yang diklaim. Maka hadis Nabi tadi memberi kesan, memberi pesan pada kita. Nabi kata, apabila kamu berjual beli, berlaku jujurlah. Jika kamu jujur, maka jual beli itu diberkati oleh Allah. Jika kamu tidak jujur, kamu menyembunyikan aib ataupun kamu berdusta, menipu, maka hilanglah keberkatan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, perkara ini Masya Allah perlu menjadi satu peringatan yang tegas lah. Ya, satu peringatan yang tegas. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita telah pun mendapat satu pesan Nabi SAW yang sangat berharga. Dan kita sekarang sedang berada di Masjid Nabawi. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita sedang berada di Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang sesungguhnya solat di masjidku, iaitu Masjid Nabawi ini, lebih baik daripada 1,000 solat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. InsyaAllah sama-sama kita mengucapkan di hadapan saya ini. Masya Allah lurus ni, sebab saya berada di sebelah jalan untuk menuju ke Raudah.
di hadapan kita, Masya Allah, mudah-mudahan di hadapan kita adalah jenazah jasad yang mulia, ahsanun nas, ahsanul khaliqin, Sayyidina Nabiyina wa Maulana wa Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di sebelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah Sayyidina Abu Bakar, kemudian sebelah Abu Bakar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. InsyaAllah sama-sama kita memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Subhanallah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Allah. Kami memohon kepadamu, Ya Allah. Kami memohon kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah rezeki kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku, kepada seluruh umat Islam untuk menjadi tetamu-Mu, Ya Allah, di Masjid Nabawi untuk melakukan ibadah, untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudaraku, kurniakanlah kepada saudara-saudaraku rezeki, kesihatan, harta, kemudahan, kelapangan, urusan-urusan yang dipermudahkan untuk mereka sampai menunaikan haji dan umrah di Makkah Al-Mukarramah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah ke dalam hati kami, Ya Allah, kecintaan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kami mengharapkan, Ya Allah, kami mengharapkan, Ya Rasulullah, syafaat-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami amalan-amalan yang boleh menyampaikan kami kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allah maghfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, nenek moyang kami. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, Ya Allah. Ampunilah dosa seluruh umat Islam, Ya Allah. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang dekat dengan-Mu. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang bertakwa. Allahumma ja'alna minas siddiqin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang benar. Allahumma ja'alna minas syuhada. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syuhada, para syuhada-Mu, Ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sabar. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang beriman, orang yang tenang, Ya Allah, yang sentiasa memberikan ketenangan. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab, bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami dan ahli keluarga kami di kalangan ahli syurga Firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Subhanallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, golongkanlah kami, Ya Allah, menjadi tetamu-Mu, Ya Allah,
di masjidmu, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesihatan kepada orang yang sedang sakit. Berikanlah kelapangan kepada orang yang sedang sempit. Ya Allah, berikanlah ya Allah ketenangan bagi orang yang sedang resah gelisah ya Allah. Ya Allah, berikanlah jalan keluar di atas setiap kesulitan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah para pejuang agama-Mu. Gunakanlah di kalangan zuriat keturunan kami di kalangan orang yang soleh, Masya Allah. Di kalangan para alim ulama, jadikanlah ada di kalangan keturunan kami alim ulama ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Jadikanlah ibu bapa kami, mereka yang telah pergi dahulu, yang berada di alam kubur, taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jauhlah mereka daripada azab kubur. Kunilah kepada mereka ya Allah kelapangan kubur ya Allah. Jauhilah daripada azab kubur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah ibadat salat kami. Allahumma taqabbal minna siyamana, terimalah puasa kami. Allahumma taqabbal minna du'aana, ya Allah terimalah doa-doa kami. Allahumma taqabbal minna ibadatana, ya Allah terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Terimalah kami sebagai hamba-Mu ya Rasulullah. Terimalah kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Berikanlah dan kurniakanlah syafaat-Mu buat kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bersih dan sucikanlah hati kami daripada penyakit-penyakit hati, daripada riak, daripada ujub, daripada takabur, daripada sum'ah, daripada segala penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan amal ibadah kami ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah kemampuan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam memperelok dan memperindahkan amal soleh kami, dalam memperelok dan memperindah akhlak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wanita yang solehah. Jadikanlah ya Allah kami wanita yang redha dengan segala ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wanita yang beriman, yang selalu menjaga akhlak, yang selalu menjaga amal ibadah kami ya Allah, yang selalu menjaga maruah dan juga aurat kami ya Allah, yang selalu menggembirakan hati suami kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang soleh, yang memimpin kami ke syurga-Mu dan menjauhkan kami daripada api neraka-Mu, yang membimbing kami kepada redha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah buat ibu bapa kami ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, yang Maha membuka ya Allah. Bukakanlah pintu rizki kepada kami ya Allah seluasnya ya Allah. Pintu-pintu rizki yang barakah ya Allah. Pintu-pintu rizki ya Allah yang boleh mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan sensor, nampakkan sini. Okey, insya-Allah. Kau pegang je. Okey. Insya-Allah saya sambung doa. Saya nak sambung doa. Okey, faham ya? Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai cahaya dan sebagai rahmat-Mu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, rizkikanlah kami untuk membaca Al-Quran-Mu pada siang dan malam ya Allah.
waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Jadikan Al-Quran itu hujjah bagi kami, wahai Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran ya Allah, yang suka dan selalu membaca Al-Quran, menghayati dan menghidup dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah ahli Al-Quran ya Allah. Zuriat keturunan kami ahli Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami menghafaz Al-Quran dan anak cucu kami menghafaz Al-Quran ya Allah. Jika kami tidak mampu menghafaz 30 juzuk Al-Quran, kami menghafaz sebahagian. Kami menghafaz surah-surah yang ada fadilat yang dinyatakan dalam hadis Nabi-Mu. Sesungguhnya semua ayat Quran itu ada fadilatnya. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk menghafaz surah Yasin, untuk menghafaz surah Al-Mulk, untuk menghafaz surah Sajadah, untuk menghafaz surah Al-Kahfi, untuk menghafaz surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, untuk menghafal surah Al-Baqarah ya Allah, untuk menghafal surah-surah yang mana disebutkan dalam hadis Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami ahli qiyamul lail, yang selalu bangun malam. Kejutkanlah kami ya Allah pada pertengahan malam, pada pukul 3 pagi, pukul 4 pagi ya Allah. Kami begitu lemah ya Allah, selalu bangun lewat hujung-hujung. Dah hampir subuh baru kami bangun ya Allah. Lemahnya kami ya Allah. Kami minta pertolongan dan bantuan-Mu. Makbulkanlah hajat kami untuk bangun lebih awal ya Allah. Pukul 4 pagi, pukul 3 pagi kami dah bangun untuk baca Al-Quran, untuk khatam Al-Quran pada setiap bulan, untuk kami memperbanyakkan zikrullah, untuk kami murajaah ilmu-ilmu Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami ahli sadaqah, ahli yang suka berpuasa, ahli yang suka mencari ilmu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan-jalan yang benar agar kami boleh mengikuti jalan-jalan yang benar. Dan ya Allah, jauhlah kami daripada jalan-jalan yang batil. Tunjukilah kami jalan yang sesat agar kami boleh menjauhi jalan yang sesat itu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang barakah, yang melimpah ruah, ibarat seperti air zam-zam yang mengalir ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang barakah itu mendekatkan kami kepadamu. Rezeki yang barakah itu akan menjadikan kami hamba-Mu yang lebih taat kepadamu, bukan menjauhkan diri daripadamu. Jauhlah kami daripada rezeki yang boleh menjauhkan kami daripadamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma takhtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kematian yang baik. Berikanlah kami kematian yang husnul khatimah, yang Engkau redha terhadap kami ya Allah. Jauhlah kami daripada kematian yang buruk. Jauhlah kami daripada kematian yang boleh menyebabkan Engkau murka kepada kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, ambillah nyawa kami ketika kami sedang sujud salat. Ya Allah, ambillah nyawa kami di bumi yang barakah ini ya Allah. Ambillah nyawa kami di bumi Baqi ini ya Allah, dan ditanamkan di Baqi. Ya Allah, ambil nyawa kami untuk kami mati di bumi Madinah ataupun di Makkah Al-Mukarramah, yang mana sabda Nabi SAW, barang siapa yang mati di Madinah, di bumi Nabi ini, lalu ditanam di Baqi, akan dibangkitkan bersamaku di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Beruntungnya ya Allah. Ya Allah, ambillah nyawaku dalam keadaan nyawa kami ya Allah, dalam keadaan kami melakukan ketaatan, dalam keadaan kami sedang sujud, dalam keadaan kami sedang solat, dalam keadaan kami sedang berpuasa, dalam keadaan kami sedang baca Al-Quran, zikrullah. Ambillah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dan jauhlah kami daripada kematian yang buruk, su'ul khatimah, kematian dalam keadaan kami melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr, qina azabal mahsyar. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui mereka yang mengirimkan salam buat Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, persaksikanlah ya Allah, aku menyampaikan salam daripada saudara-saudaraku yang aku kenal dan tidak. Sesungguhnya kami semua bersaudara, dan kami semua umat Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan secara khusus ataupun secara umum. Maka ya Allah, ya Rasulullah, aku menyampaikan salam daripada saudara-saudaraku yang merindukanmu, yang menyayangimu ya Rasulullah, yang mencintaimu ya Rasulullah, dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma salli wa
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak pusing pada Ustazah. Okay. Alhamdulillah, Masya Allah, muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Hari ini adalah hari terakhir kami di Masjid Nabawi setelah 4 hari di sini. Ziarah juga jejak sirah Nabi SAW. InsyaAllah pada hari ini kami akan ziarah di Baqi' dan pergi Baqi'. Baqi' ni jalan kaki saja ya, muslimin muslimat. Di luar Masjid Nabawi ni ada Masjid Sajadah, ada Masjid Jumaat pun kita akan ziarah jalan kaki saja. Dan mungkin kita akan pergi dekat dengan apa tu pokok-pokok yang ada yang masih dijaga tu. Wazifah Bani Sa'adah. Macam itulah. Jadi doakan, insyaAllah kami juga selalu mendoakan sahabat-sahabat kiriman doa khusus ataupun umum. Kami sedaya upaya akan bacakannya nanti di hadapan Kaabah, dekat dengan Kaabah, dan juga di sini pun kita dah bacakan. InsyaAllah, sebenarnya bahagia sangat boleh bacakan kiriman doa daripada sahabat-sahabat. Mungkin saya tak mampu nak baca secara khusus satu-satu doa yang kalian minta DM, tetapi Allah Maha mengetahui kalian mengirimkan doa. Jadi walaupun mungkin saya tidak berpeluang berkesempatan dengan kadar kemampuan untuk membacakan secara khusus, mudah-mudahan tetap Allah makbulkan kan menyampaikan hajat tuan-tuan sekalian. Masya Allah, boleh di mana pun kita berada sebenarnya ada waktu dan ruang untuk doa kita mustajab. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah satukan kita di syurganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada segala perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah, daripada perkara-perkara maksiat. Allah tutup jalan-jalan kita daripada melakukan maksiat, keburukan, kejahatan, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing sampai belakang je. Bangun pun boleh. Tunjuk atap.